naga laut Cina Selatan. Kapal selam itu membelah lautan diesel. Ia adalah naga agung yang tidak mempunyai kapten. Di dalam kapal selam Valkyrie milik persekutuan di Raja Utara, Hildegard menyaksikan aliran pemantau kapal Malaysia. Dia tahu bahwa kuasa tanpa had kapal selam berkuasa nuklir terpilihnya tidak dapat dikalahkan. Namun kapal selam Malaysia itu adalah ninja laut dalam yang memiliki kesenyapan mutlak yang mustahil dicapai oleh kapal selam nuklear dan keupayaan pergerakan luar biasa dengan kemudi X khasnya. Tenggelamkan semua musuh. Saat berikutnya selepas dia memberi arahan serangan, penderia kapten bertindak balas. Mustahil. Betul-betul di belakang kita. Keyakinan sang juara mutlak bertukar menjadi jeritan putus asa dalam sekelip mata. Ini adalah kisah naga senyap yang menundukkan kapal selam nuklir terkuat dari belakang. Musik ini adalah rekod pertempuran yang mendebarkan itu. Di Laut Cina Selatan, sebuah kawasan perairan yang luas dan strategik, pada kedalaman 400 meter di mana cahaya matahari tidak akan pernah sampai, dunia hitam pekat yang hanya dikuasai oleh tekanan air yang maha dahsyat. Seketul besi gergasi sepanjang 170 meter maju dengan megah. Inilah kapal selam nuklir terbaru kebanggaan Tentara Laut Persekutuan di Raja Utara, Valkyrie. Saiznya yang besar itu bukan sekadar senjata, tetapi lebih kepada sebuah kubu bergerak di laut dalam atau istana yang megah, memancarkan aura kekuasaan dan jisim yang luar biasa. Udara di dalamnya, berbeza dengan persekitaran luar yang ganas, terasa begitu elegan. Sistem pendingin hawa terkini mengekalkan suhu pada 24 derajat Celcius, diiringi alunan musik jazz yang perlahan. Di ruang engine, aroma espresso segar dari mesin barista tercium di udara, manakala para pegawai bersandar di kerusi kulit sambil menyemak berita terkini di tablet mereka. Bagi mereka, bertugas di kapal selam bukanlah satu tempoh kesabaran, tetapi satu tempoh keistimewaan. Selagi reaktor nuklir mereka menghasilkan kuasa tanpa had, oksigen, air, dan elektrik boleh digunakan sepuasnya. Mereka boleh mengelilingi dunia selama berbulan-bulan tanpa perlu timbul ke permukaan. Mereka tidak pernah ragu bahwa merekalah penguasa lautan. Di puncak hierarki ini, Kolonel Hildegard menyilangkan kakinya di kerusi pemerintah sambil mengilat kukunya dengan bosan. Dengan mata biru sedingin ais, dia dikenali sebagai Ratu Ais, seorang elit di kalangan elit. Namun, pada masa ini, perasaannya sangat tidak baik. Timbalan kapten, masih belum jumpa, bentaknya. Permainan sorok-sorok kapal Malaysia ini membosankan dan terlalu lama. Latihan bersama kali ini adalah dengan Malaysia, sebuah negara rakan di Asia Tenggara. Mereka sengaja menjemput kapal selam Malaysia ke kawasan perairan mereka untuk dikesan dan ditembak dengan torpedo latihan. Ia sepatutnya menjadi satu latihan yang mudah. Kapten, kawasan ini terlalu luas. Lagipun, lawan kita adalah kapal selam diesel yang pakar dalam serangan hendap. Mungkin mereka sedang bersembunyi di celah-celah terumbu karang di dasar laut, diam seperti batu, jawab timbalan kapten. Hildegard mendengus dan melemparkan pengilat kukunya ke konsol. Bunyi kering bergema di dalam bilik yang senyap. Jadi, kau nak cakap yang Valkyrie saya terpaksa membazir tenaga hanya untuk mencari seketul batu. Sebab itulah saya benci tentara dari negara miskin. Menjadikan tindakan tidak bergerak kerana mahu menjimatkan bahan api sebagai satu taktik. Jangan buat lawak. Dia berdiri dan menuding ke arah skrin utama yang besar yang memaparkan peta topografi Laut Cina Selatan. Dengar sini semua. Raja peperangan kapal selam adalah kita, kapal selam nuklir. Tenaga tanpa had, oksigen tanpa had, dan kelajuan yang tiada tandingan. Kapal selam usang dari Malaysia itu perlu timbul ke permukaan setiap beberapa hari untuk menyedut udara dengan snorkel, seperti menggunakan penyedut minuman. Tahap evolusi kita sebagai hidupan pun sudah berbeza. Kru di sekelilingnya tersenyum sinis. Sudah tentu, Kapten. Kapal selam mereka hanyalah keranda besi usang yang dibina oleh negara yang kekurangan budget. Saya dengar kapal selam Malaysia sangat sempit, dan mereka hanya boleh mandi 3 hari sekali. Kalau mereka nampak sauna di kapal kita, pasti mereka akan menangis dan lari pulang. Mereka tahu kabar angin bahwa teknologi kapal selam Malaysia sangat senyap. Tetapi bagi mereka, itu hanyalah alasan orang yang lemah. Kerana tiada kuasa,
mereka terpaksa bersembunyi. Karena tidak laju, mereka menjadikan tidak bergerak sebagai satu kelebihan. Begitulah tafsiran mereka, terutamanya mengenai baterai lithium-ion yang dikatakan menjadi sumber kuasa kapal selam kelas harimau yang menjadi lawan mereka kali ini. Ia menjadi bahan jenaka yang sempurna. Saya pernah dengar, orang Malaysia tiada teknologi, jadi mereka masih menggunakan baterai gergasi. Ini bukan telepon pintar. Apa mereka nak buat kalau baterai habis? Cari kabel sambungan di tengah lautan agaknya, kata Hildegard. Seluruh bilik kawalan ketawa terbahak-bahak. Mereka membayangkan beberapa orang lelaki berhimpit di dalam tin besi kecil, sentiasa risau melihat meter baki oksigen dan elektrik, seperti tikus di dalam sangkar. Bayangan itu sahaja sudah cukup memuaskan rasa superiority sadistik Hildegard. Cukuplah, aku dah tak tahan nak layan permainan mereka lagi. Hentikan pencarian pasif. Buang masa sahaja. Hildegard memberikan arahan yang kejam dan sangat biadab bagi seorang kelasi kapal selam. Gunakan sonar aktif. Kuasa penuh, Kapten. Anda serius? Pegawai sonar tidak percaya dengan apa yang didengarinya. Dalam pertempuran antara kapal selam, menggunakan sonar aktif adalah seperti menyuluh lampu yang sangat terang ke muka lawan dalam gelap sambil menjerit, "Hoi, kau di situ kan?" Ia mendedahkan kedudukan sendiri kepada semua orang dalam radius ratusan kilometer. Lebih-lebih lagi, ia boleh menjadi serangan pendengaran kepada pegawai sonar pihak lawan. Ia adalah tindakan yang sangat biadab dan provokatif. Aku tak peduli. Mereka pasti sedang menutup telinga dan menggigil ketakutan. Aku akan bunyikan loceng tamat latihan ini untuk mereka. Akan aku heret mereka keluar. Baik, Kapten. Sonar aktif, kuasa maksimum, sedia untuk tembak. Atas arahan itu, gelombang tenaga yang cukup kuat untuk mendidihkan air laut dipancarkan dari kubah sonar gergasi di muncung Valkyrie. Gelombang kejutan itu begitu kuat, sehingga ikan paus dan lumba-lumba di sekitarnya panik dan melarikan diri. Ia merebak seperti dinding bunyi, menyapu dasar laut dan memukul kasar setiap objek yang tersembunyi. Di dalam bilik kawalan yang diiringi musik klasik, Hildegard menunggu gema sambil memegang segelas wine. Tiada penghinaan yang lebih besar daripada ini terhadap lawan yang bersembunyi. Ia adalah keangkuhan si kuat yang memberitahu, "Aku boleh bunuh kau bila-bila masa sahaja." Beberapa saat kemudian, pegawai sonar menjerit, "Ada kontak. Arah barat daya, jarak 15 kilometer. Saya sahkan gema daripada objek logam. Tidak syak lagi, ia adalah kapal selam." Hildegard tersenyum sinis. Bibirnya yang merah menyala melengkung seperti bulan sabit. "Jumpa pun kau, tikus Malaysia. Betul-betul di situ." Di monitor, sebuah kapal selam kecil yang senyap, melekat pada terumbu karang di dasar laut, dipaparkan. Kapal selam kelas harimau milik tentara laut di Raja Malaysia itu, yang saiznya hanya separuh daripada Valkyrie, kelihatan begitu lemah dan rapuh, seperti seekor arnab yang bersembunyi di kaki gajah. Lihatlah siluet kuno itu, macam keluar dari film Perang Dunia Kedua. Ia tidak bergerak. Mungkin enjinnya pun tidak dapat dihidupkan kerana terlalu takut. Ejek salah seorang kru. Baiklah, bersiap sedia untuk bertempur. Ini bukan latihan, ini kerja pembersihan. Kita akan hapuskan sampah yang berani menceroboh perairan kita. Hildegard mengangkat tangannya, matanya tajam seperti helang yang mengunci mangsanya di skrin. Kekalkan haluan, kelajuan maksimum. Kita akan serang dari depan dan tembak torpedo latihan dari jarak dekat. Biar mereka menggigil ketakutan sehingga tidak akan berani kembali ke laut ini lagi. Reaktor nuklir Valkyrie mengaum, dan skru gergasinya memukul air. Jisim yang luar biasa itu meluru ke arah kapal selam Malaysia yang diam. Hildegard yakin pertempuran ini akan tamat sebaik sahaja picu ditarik. Lawan tidak akan dapat lari atau bersembunyi. Mereka hanya boleh menggigil ketakutan dan melihat kemarahan sang juara dengan ternganga. Namun, dia masih belum sadar. Di dalam kapal selam yang kelihatan seperti batu tidak bergerak itu, para kelasi Malaysia yang berpengalaman sedang mengasah taring mereka dengan senyap begitu senyap. Sumber kuasa yang diejeknya sebagai baterai kuno itulah yang akan menjadi watak utama dalam mimpi ngeri yang bakal bermula. Dan sonar aktif yang biadab itu telah menyentuh sisik naga yang sedang tidur.
Sementara itu, di dalam kapal selam Malaysia, KD Naga Biru, bunyi sonar aktif dari kapal selam persekutuan di Raja Utara melanda dasar Laut Cina Selatan seperti badai yang ganas. Namun, di dalam Naga Biru, yang sepatutnya menjadi sasaran langsung gelombang bunyi itu, suasananya senyap sunyi seperti sebuah kuil yang tenggelam di dasar laut, seolah-olah berada di dunia lain. Walaupun di lautan yang sama, lampu di dalam kapal telah ditukar kepada lampu merah, malap untuk pertempuran malam. Di bawah cahaya yang suram dan seakan-akan warna darah itu, beberapa orang lelaki memerhatikan panel instrumen tanpa berkata apa-apa. Setiap pergerakan mereka begitu cekap dan tiada yang sia-sia. Tanpa sebarang bunyi, malah nafas mereka pun ditahan. Mereka berkomunikasi menggunakan isyarat mata dan tangan untuk menyampaikan arahan yang kompleks. Mereka kelihatan seperti sekumpulan Sami yang telah mencapai tahap pencerahan atau sekumpulan pakar bedah yang sangat fokus. Merekalah kebanggaan tentara laut di Raja Malaysia, para submariner yang dikenali dengan lencana dolphin di dada mereka. Mereka adalah elit di kalangan elit, yang telah melepasi ujian pemilihan yang sangat sukar dan mampu menahan tekanan luar biasa di dalam ruang tertutup. Kapten sasaran, Valkyrie, telah memancarkan sonar aktif berkuasa maksimum. Kedudukan kita telah terdedah sepenuhnya, lapor operator sonar dengan suara tertahan sambil menekan fon kepala dengan kedua-dua tangannya. Telinganya, yang telah dilatih selama bertahun-tahun, mempunyai ketepatan yang luar biasa, sehingga digelar sonar manusia. Dia mampu membezakan herotan bunyi yang sedikit akibat perubahan suhu air atau pergerakan kumpulan ikan yang jauh. Bunyi sonar dari musuh yang biadab itu pastinya seperti bunyi drum berkarat yang diketuk dengan tukul di sebelah telinganya. Namun ekspresi wajahnya tetap tenang seperti topeng. Hanya pensel di tangannya yang hampir patah menandakan kemarahan yang membara di dalam dirinya. Lelaki yang duduk di kerusi pemerintah, Komander Borhan, hanya memejamkan mata dan mengangguk perlahan. Dengan rambut pendeknya yang mula beruban dan wajahnya yang keras seperti batu karang, terpahat pengalaman mengharungi badai dan kesunyian laut dalam. Dia tidak menunjukkan sebarang reaksi terhadap provokasi musuh, tetamu yang riuh. Masuk ke bilik tidur orang tanpa izin dan menjerit-jerit. Semangat kesatria utara sudah jatuh begitu rendah, bisik Borhan perlahan. Timbalan kapten yang berdiri di sebelahnya berkata dengan wajah geram, "Mereka sangat bersemangat, Kapten." Dalam komunikasi radio yang kita pintas tadi, mereka memanggil kita mainan kehabisan bateri. Mereka benar-benar memandang rendah pada kita. Sebaik sahaja kata-kata itu diucapkan, udara di dalam kapal selam menjadi tegang dan padat. Tetapi ia bukan karena ketakutan atau kebimbangan. Ia adalah kemarahan yang dingin dan membara dari para profesional yang sangat berbangga dengan kemahiran mereka. Apabila maruah mereka dipijak-pijak, mereka tahu. Kapal yang mereka kendalikan ini, Naga Biru, bukanlah mainan usang. Malah, ia mempunyai satu keupayaan terhebat yang tidak dapat ditandingi oleh kapal selam nuklir gergasi itu. Borhan membuka matanya perlahan-lahan dan memandang sekeliling bilik kawalan yang diterangi cahaya merah. Pandangannya beralih dari satu wajah anak kapalnya ke satu wajah yang lain dan kemudian ke lantai di bawah kakinya, ke arah kompartemen gergasi di bawah. Disitulah terletaknya sistem baterai litium-ion tercanggih di dunia, hasil usaha dan keringat para jurutera Malaysia. Memang benar, kapal selam nuklir mempunyai kuasa tanpa had dan secara teorinya adalah senjata terkuat. Tetapi, ia mempunyai satu kelemahan yang tidak dapat dielakkan. Untuk menyejukkan reaktor nuklir yang besar, pam penyejuk mesti sentiasa beroperasi. Bunyi getaran pam itu, di laut dalam, adalah seperti degupan jantung yang memberitahu musuh akan kedudukannya. Tetapi Naga Biru berbeza. Jantungnya adalah kesenyapan itu sendiri. Bateri. Sebaik sahaja enjin dimatikan dan beralih kepada kuasa bateri, ia menjadi senyap sepenuhnya. Tiada pam, tiada turbin, tiada apa-apa yang bergetar. Ia menjadi sebahagian daripada arus laut, menghilangkan kehadirannya seperti lohong hitam dan melepasi jaringan sonar musuh. Inilah perisai yang dinamakan halimunan, stealth, yang telah diasah oleh Malaysia. Dan satu lagi, kapal ini mempunyai senjata rahasia yang diinginkan oleh semua tentara laut di dunia, yang sehingga kini hanya Malaysia yang mampu menggunakannya dengan sempurna.
Kemudi X berbentuk seperti 4 bilah sayap di bahagian belakang. Tidak seperti kemudi berbentuk salib konvensional, 4 bilah yang disusun secara menyerong ini boleh bergerak secara bebas. Sistem ini memberikan kapal selam yang besar seperti ikan paus ini kelincahan seekor dolphin. Tetapi, untuk mengawalnya adalah sangat rumit. Walaupun dengan bantuan komputer, daya manusialah yang menjadi penentu. Hanya Kelasi Malaysia yang berpengalaman, yang telah menyelam selama berdekad-dekad dan dapat merasa aliran air, yang mampu mengawal binatang buas ini, dan melakukan pergerakan di ambang had hukum fizik. Menentang kuasa ganas nuklir, Malaysia menggunakan seni kesenyapan dan ketelitian seorang tukang. Ia adalah satu tahap kemahiran yang hanya boleh dicapai oleh mereka yang sabar mengasahnya dari masa ke masa, seperti seorang tukang besi menempa sebilah keris. Kapten, musuh semakin laju. Mereka datang terus ke arah kita. Suara operator sonar menjadi tajam. Jarak 8.000. Kita telah dikunci. Mereka fikir kita tidak akan mengambil tindakan mengelak. Tiada tanda-tanda untuk perlahan. Serangan bersemuka. Musuh benar-benar memandang rendah pada mereka, percaya bahwa mereka adalah mangsa yang ketakutan dan tidak mampu bergerak, dan mereka mahu menundukkan mereka dari jarak selamat. Ketegangan di dalam bilik kawalan mencapai kemuncaknya. Hanya bunyi elektronik dari panel instrumen yang kedengaran. Beberapa kru muda kelihatan menggigil sambil menggenggam penumbuk. Namun, di wajah Komander Borhan, terukir senyuman yang sangat tipis. Dia memandang penunjuk baki bateri di konsolnya, 100%. Bateri lithium-ion berprestasi tinggi kebanggaan Malaysia itu penuh dengan tenaga, menunggu saat untuk dilepaskan. Timbalan, mereka telah membuat kesilapan besar, kata Borhan dengan suara yang perlahan tetapi berat, yang bergema di seluruh bilik. Bateri bukan sekadar kotak untuk menyimpan elektrik, ia adalah kuasa pecutan, di mana reaktor nuklir mengambil masa beberapa menit untuk mencapai kuasa penuh. Kita boleh melepaskan torque maksimum dalam 0,01 saat. Dia menggenggam tempat letak tangan kerusinya dengan kuat. Ia seperti seekor pemangsa yang sedang mengetatkan ototnya sebelum menerkam mangsa. Kita akan ajarkan mereka. Apabila naga yang senyap ini benar-benar bangkit, betapa dalam dan tajam taringnya akan menembusi leher si angkuh itu. Borhan menghembus nafas perlahan. Pada ketika itu, suasana di dalam bilik kawalan berubah. Masa untuk bertahan sudah berakhir. Bersedia untuk impak, suara Borhan bergema pada dinding keluli. Kemudi X, beralih ke mod kawalan tempur maksimum. Nyahaktifkan penghemat output bateri. Itu bukan arahan untuk bertahan. Ia adalah isyarat yang kejam dan dingin bagi seekor naga untuk menamatkan riwayat mangsa bodoh yang telah masuk ke dalam perangkapnya. Saat Kapten Valkyrie, Hildegard, meletakkan jarinya pada butang tembak dengan penuh keyakinan, mata Komander Borhan bersinar tajam menembusi kegelapan laut dalam. Pusing kemudi sepenuhnya. Kita akan hilang. Sebaik sahaja arahan itu diberikan. Motor elektrik gergasi, hasil kemuncak teknologi Malaysia, mengaum dengan frekuensi tinggi yang tidak dapat didengari oleh telinga manusia. Ia adalah permulaan kepada satu keajaiban yang menentang hukum fizik dan akan mengubah persepsi peperangan laut di seluruh dunia. Sasaran dikunci. Tenggelamkan mereka. Arahan serangan kejam. Hildegard bergema di lautan yang dingin. Sistem kawalan tembakan Valkyrie, kapal selam nuklir kebanggaan persekutuan di Raja Utara, telah mengunci sepenuhnya kapal selam Malaysia sebagai sasarannya. Jarinya menghampiri picu tembakan dengan penuh keyakinan. Semua orang fikir nasib kapal selam diesel yang malang itu telah ditentukan. Mereka fikir kita masih pegun di tempat yang sama? Pada ketika itu, di ambang maut, Komander Borhan dari Naga Biru berkata dengan bosan. Tanpa sedikit pun rasa cemas, dia mengangkat tangan kanannya dari kerusi pemerintah. Ia adalah isyarat untuk pembantaian sebelah pihak yang bakal bermula. Semua kru bersedia untuk kejutan. Kita akan tunjukkan tarian naga kita. Timbalan kapten mengangguk tanpa suara dan jarinya menari di atas konsol. Pergerakannya ringan seperti menekan kekunci piano, namun tepat dan jitu. Penyah cas bateri ion diaktifkan. Semua kuasa disambung terus ke motor pendorong. Output maksimum, kelajuan tempur,
Satu fenomena yang dianggap mustahil secara teori oleh pakar-pakar tentara laut seluruh dunia berlaku di kedalaman Laut Cina Selatan. Biasanya, sebuah kapal selam gergasi memerlukan beberapa menit untuk memejut dari keadaan pegun ke kelajuan maksimum. Rintangan air yang padat menjadikan peningkatan kelajuan secara beransur-ansur satu-satunya pilihan mengikut hukum fisik. Namun, sistem bateri lithium-ion yang dibangunkan oleh Malaysia mempunyai kuasa pecutan yang seolah-olah mempermainkan hukum fisik itu. Tanpa memerlukan pergerakan omboh atau sistem egzos seperti enjin pembakaran dalaman, sebaik sahaja Suis dihidupkan, arus elektrik yang maha besar seperti empangan yang pecah menghentam motor pada kelajuan cahaya. Pancutan air yang dahsyat meletus dari belakang naga biru. Ia bukan sekadar pecutan. Ia adalah satu lonjakan ganas. Seolah-olah jisim gergasi itu telah dilontarkan oleh tangan gergasi yang tidak kelihatan. Kapten, sasaran memecut dengan mendadak. Mustahil. Kelajuannya melebihi 30 knot dari pegun. Lapor operator radar Valkyrie dengan suara yang bergetar. Titik merah di monitor bergerak begitu pantas sehingga meninggalkan image jejak jauh melepasi titik sasaran yang dikira. 30 knot? Mana mungkin kapal selam diesel lebih laju daripada kapal selam nuklear? Belum sempat Hildegard memproses apa yang berlaku, keadaan menjadi lebih buruk. Kuncian sasaran terlepas, terlalu laju, tidak dapat dijejaki. Kalau begitu, tembak secara rambang. Kapal kuno itu hanya boleh bergerak lurus, jangka pergerakannya, dan tembak di hadapannya. Keputusan Hildegard adalah betul mengikut buku teks. Walau sepantas manapun, objek seberat ribuan tan tidak boleh membelok secara tiba-tiba karena hukum inersia. Jika ia coba membelok tajam, badannya akan tergelincir, hilang kelajuan, dan membuat lengkungan yang besar. Peluang itulah yang perlu digunakan, tetapi dia tidak tahu. Di bahagian belakang naga biru, terdapat 4 bilah sayap yang hanya Malaysia sahaja yang berjaya menggunakannya dengan sempurna di dunia. Kemudi ke kanan. Kawalan bebas kemudi X. Dengan satu sentuhan jari Komander Borhan, kemudi X di bahagian belakang mula bergerak dengan cara yang sangat kompleks. Kemudi kanan atas ke kiri. Kemudi kiri bawah ke kanan. Keempat-empat bilah menangkap aliran air pada sudut yang berbeza. Ia adalah satu belokan tajam di bawah air menggunakan prinsip aerodinamik. Bongkah besi seberat ribuan tan itu tergelincir ke sisi sambil membelok, seperti sebuah kereta lumba mengambil selekoh tajam secara paksa melawan inersia. Ia dikenali sebagai hanyutan laut dalam deep sea drift. Kapal Valkyrie bergegar kuat akibat gelombang kejutan. Kavitasi kuat yang dihasilkan oleh naga biru semasa melintasinya menggoncang kapal selam nuklear gergasi itu seperti sehelai daun. Hildegard berpaut pada kerusi pemerintah, coba menstabilkan diri. Laporan situasi, di mana musuh? Hilang. Saya tidak dapat melihatnya. Operator sonar memandang monitor dengan mata yang tidak percaya, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Isyarat sasaran, hilang sepenuhnya. Sonar radar, pengesan anomali magnetik, semuanya tiada tindak balas. Tidak, bukan begitu. Operator sonar itu mengomel sambil menekan fon kepalanya dengan kuat, peluh dingin membasahi dahinya. Ia ada di sana, tetapi tiada bunyi. Tiada bunyi skru, tiada bunyi engine, malah tiada bunyi aliran air. Bunyinya sifar sepenuhnya. Macam hantu. Inilah puncak ketakutan itu. Kemuncak teknologi halimunan kebanggaan Malaysia, selepas mengelirukan musuh dengan pergerakan pantas dan masuk ke titik buta mereka, Borhan serta-merta mengurangkan putaran motor ke tahap minimum, menyamakan bunyi yang dihasilkan oleh badan kapal dengan bunyi arus laut. Tambahan pula, jubin penyerap bunyi khas pada badan kapal selam Malaysia menyerap gelombang sonar aktif musuh seperti paya lumpur. Ia kelihatan, tetapi tidak dapat dikesan. Ia sepatutnya ada di situ, tetapi mesin tidak dapat mengenal pastinya. Kari, guna mata kasar, apa sahaja, ia mesti berada di sekitar sini. Mana mungkin sebuah kapal selam boleh hilang begitu sahaja? Suara Hildegard jelas menunjukkan kebimbangan. Valkyrie memusingkan badannya yang besar dan menembak sonar secara membabi buta ke dalam kegelapan. Tetapi yang kembali hanyalah gema yang kosong. Kru di bilik kawalan saling berpandangan,
Tekanan dikelilingi oleh musuh yang tidak kelihatan mula mengikis mental mereka, peluh mengalir di belakang mereka. Di laut dalam, kehilangan jejak bersamaan dengan kematian. Pada masa itu, jurumudi berpaling dengan wajah pucat. Kapten, kemudi rasa pelik. Saya tidak pasti jika ia rosak, tetapi ia terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang menariknya. Aliran air di sekeliling kita terganggu. Kata-kata jurumudi itu mencetuskan satu kemungkinan yang menakutkan di pikiran Hildegard. Mustahil. Itu tidak mungkin. Itu hanya berlaku dalam film dan komik. Tetapi dengan rasa takut, dia memaparkan image dari kamera pengawasan belakang ke monitor. Apa yang terpapar membuatkan semua orang di bilik kawalan terdiam. Di lautan yang gelap, skru gergasi Valkyrie berputar dengan ligat, menghasilkan buih-buih putih. Dan di dalam buih-buih itu, terdapat satu bayang-bayang hitam yang besar. Betul-betul di belakang Valkyrie, di dalam aliran slipstream yang dihasilkan oleh skrunya, kapal selam Malaysia, Naga Biru, melekat rapat, jaraknya hanya 10 meter. Begitu dekat sehingga seolah-olah boleh dicapai dengan tangan. Lampu pengawasannya yang pucat bersinar dengan menakutkan. Tidak kira betapa laju Valkyrie memecut, memperlahankan kelajuan, atau membelok ke kiri dan kanan, bayang-bayang itu tidak berganjak, terus mengekori. Seolah-olah ia adalah sebahagian daripada Valkyrie sejak awal lagi. Atau seperti roh yang merasuk. Raksasa. Perkataan kering keluar dari mulut Hildegard. Ini bukan perbezaan teknologi. Ini adalah dimensi yang berbeza. Kuasa nuklir yang mereka banggakan kini sedang dipermainkan di telapak tangan kemahiran Malaysia. Keangkuhannya hancur berkecai oleh ketakutan. Pada masa itu, suara yang dingin dan tenang, bercampur dengan sedikit statik, bergema dari pembesar suara di dalam kapal. Ia adalah panggilan terus dari Naga Biru, yang berada betul-betul di belakang mereka. Puan Kolonel dari utara. Seronok menari? Suara Komander Borhan. Nada suaranya yang tenang menggetarkan gegendang telinga Hildegard. Bukan menjerit, bukan mengejek, hanya menyatakan fakta dengan tenang. Suaranya bergema seperti suara dewa maut di laut dalam. Kapal selam nuklir Anda memang laju, kuasanya juga hebat, tetapi ia terlalu bising. Nadanya seperti seorang guru yang mengajar seorang kanak-kanak. Ia dengan kejam merobek sisa-sisa harga diri Hildegard. Di medan perang, bunyi adalah kematian. Kami hanya menari mengikut irama bunyi skru Anda. Menjauh, kalau tidak, aku akan timbul ke permukaan dan bawa kau bersama. Jerit Hildegard ke mikrofon, tetapi suaranya tidak lagi mempunyai sebarang wibawa. Ia lebih kepada jeritan orang yang kalah, yang merayu, sia-sia. Kemudi X kami dapat menjangka pergerakan Anda 05 saat lebih awal. Sebelum Anda memusingkan kemudi Anda, kami sudah pun bergerak. Sebaik sahaja kata-kata Borhan tamat, pemancar sonar di muncung Naga Biru dihalakan ke skru Valkyrie. Ia bukan torpedo, tetapi pada jarak sedekat ini, bunyi berkuasa tinggi yang dilepaskan akan menjadi serangan fizikal. Baiklah, masa untuk tamatkan permainan ini. Checkmate. Pada ketika itu, bunyi hentaman tumpul seperti dipukul oleh tukul gergasi melanda Valkyrie. Pinger sonar aktif yang dilepaskan oleh Naga Biru meletup pada jarak sifar. Gelombang kejutan bunyi di dalam air mempunyai kuasa ribuan kali ganda berbanding di udara. Badan Valkyrie meleding dengan kuat, dan uap mula menyembur dari pipe yang pecah. Lampu terpadam, dan hanya lampu kecemasan merah yang berkelip-kelip. Terduduk. Hildegard terduduk lemah di situ. Matanya terpaku pada bayangan naga biru yang beredar dengan tenang di sebalik monitor. Itu bukan mainan usang. Ia adalah pemangsa sebenar yang telah berevolusi untuk menguasai persekitaran ekstrim di laut dalam. Seekor raksasa bernama Naga Biru. Selepas gelombang kejutan reda, hanya kesunyian yang berat yang menyelubungi bilik kawalan Valkyrie. Beberapa peralatan rosak dan bau asap memenuhi udara. Tetapi kerosakan yang lebih parah adalah pada jiwa para kru. Kapal selam nuklir terkuat kebanggaan persekutuan di Raja Utara, kini hanyalah sebuah keranda besi gergasi yang hanyut mengikut arus. Ia bukan kemusnahan fizikal, tetapi mereka telah dibuat faham sepenuhnya, realiti bahwa mereka sedang dipermainkan. Hildegard terus memandang monitor utama yang gelap, dengan jari yang menggeletar,
tanpa mempedulikan rambutnya yang kusut. Tiada apa-apa yang terpapar di situ. Keputusan kekalahan mutlak, tanpa sebarang ruang untuk pertikaian. Kapten, engine boleh dihidupkan semula. Mahu kita kejar? Tanya timbalan kapten dengan suara yang lemah. Ia hanyalah soalan refleks sebagai seorang tentara. Tiada lagi semangat juang yang tinggal di matanya. Kejar? Kejar apa? Hildegard ketawa sinis. Ketawanya kedengaran lemah, seolah-olah beban telah diangkat dari bahunya. Mengejar bayang-bayang tidak akan membawa kita kemana-mana. Kita baru sahaja bertarung dengan hantu. Dia berdiri perlahan-lahan dan meletakkan tangannya di atas kerusi pemerintah. Kerusi yang dahulunya menjadi simbol kuasa mutlak itu, kini terasa sangat tidak selesa. Kata-kata Komander Borhan tadi terngiang-ngiang di telinganya. Lautan bukan untuk ditundukkan dengan kuasa. Ia adalah untuk dijadikan kawan. Kini, dia memahami maksud kata-kata itu sehingga ke tulang sumsumnya. Kerana mempunyai kuasa nuklir yang besar, mereka telah memandang rendah pada lautan dan lawan mereka. Mereka telah melupakan perkara asas dalam peperangan kapal selam, membuat bunyi akan mendedahkan kedudukan, kegairahan terhadap spesifikasi di atas kertas, seperti lebih laju lebih baik, lebih besar lebih baik, telah membawa kepada kekalahan yang memalukan ini. Dan bagaimana pula dengan Malaysia? Sebagai pihak yang tidak memiliki, mereka terus mengasah kuku mereka dalam sumber dan kekangan yang terhad. Bateri, yang pada mulanya dilihat sebagai kelemahan, telah mereka ubah menjadi senjata terkuat, kesenyapan. Mereka telah meningkatkan kemahiran mereka sehingga dapat mengawal mekanisme kemudi X yang kompleks seperti anggota badan sendiri. Itu bukan teknologi yang boleh dipelajari dalam sekelip mata. Ia adalah jiwa seorang tukang yang telah dibina dengan sabar dan jujur selama berdekad-dekad di dalam lautan yang dingin. Sikap mereka yang tidak menunjuk-nunjuk, tidak terpengaruh dengan provokasi, dan hanya mengasah taring mereka secara senyap di laut dalam, itulah kekuatan sebenar. Nampaknya kita telah membuat kesilapan besar, bisik Hildegard sendirian, kita kata ia mainan bateri. Tetapi ia sebenarnya sebilah keris pusaka yang telah diasah sehingga ke tahap kesempurnaan. Ia senyap apabila berada di dalam sarungnya, tetapi apabila dihunus, ia boleh memenggal kepala dalam sekelip mata, dan kita telah menyentuh matanya yang tajam. Pegawai komunikasi, hantar message pada semua frekuensi. Tidak perlu disulitkan. Dia berdiri tegak dan menggenggam mikrofon. Ia adalah satu ritual untuk mempertahankan maruahnya sebagai pihak yang kalah. Bagi seorang yang sangat angkuh, ia mungkin lebih menyakitkan daripada kematian, tetapi dia tidak lari. Di sini kapal selam tentara laut persekutuan di Raja Utara, Valkyrie, kepada kapal selam tentara laut di Raja Malaysia, Naga Biru. Hanya kesunyian yang menjawab dari sebalik bunyi statik. Tetapi dia yakin mereka sedang mendengar. Dengan telinga mereka yang sangat tajam itu, mereka pasti mendengar setiap bunyi di kawasan perairan ini. Kami ingin menyatakan penghormatan kami yang tulus terhadap kemahiran pengendalian kapal dan keupayaan mengekalkan kesenyapan Anda yang luar biasa. Kami mengaku kalah. Itulah saatnya Ratu Ais itu tunduk hormat kepada tentara negara lain buat kali pertama. Anehnya, dia tidak merasa terhina. Yang ada hanyalah rasa kagum dan hormat yang timbul apabila berhadapan dengan profesional sejati. Selepas beberapa ketika, satu irama yang ringkas tetapi mesra kedengaran dari pembesar suara. Code Morse, SEMOGA, BRJAYA, semoga berjaya. Itu saja. Tidak marah, tidak memberi syarahan. Hanya menghargai usaha masing-masing dan beredar dengan senyap. Kehebatan itu menyentuh hati Hildegard. Setitis air mata mengalir di pipinya. Negara yang luar biasa. Dia menghadap monitor dan memberi tabik hormat yang dalam dan perlahan. Timbalan kapten dan semua kru di bilik kawalan turut berdiri dan memberi tabik hormat. Ia bukan kerana kewajiban atau formaliti, tetapi penghormatan dari lubuk hati. Semua kru bersedia untuk timbul. Mari kita pulang. Nampaknya kita ada banyak kerja rumah untuk belajar semula dari awal. Valkyrie mula mengeluarkan air dari tangki balasnya dan perlahan-lahan naik ke permukaan. Badannya yang besar itu kelihatan sedikit lebih kecil berbanding sebelum pertempuran, tetapi lebih tegap. Dia kini faham. Kekuatan sejati bukan terletak pada kekuatan suara atau kuasa enjin.
Ia bersemayam di dalam keazaman yang senyap untuk terus mengasah diri di tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa. Jauh di dasar Laut Cina Selatan, naga biru, sama ada mendengar atau tidak kata-kata pujian itu, hilang kembali ke dalam kegelapan tanpa berkata apa-apa, setelah membuktikan secara senyap kepada dunia akan kehebatan negara bernama Malaysia.